Assalamualaikum dan selamat malam, anda bersama saya Hafiz Dawson, dan ini Bicara DR atau kita sebut sebagai Bicara Diari dan Rawat, dan khususnya kita akan bercakap berkenaan dengan kesihatan dan juga kesihatan awam, dan khususnya pada malam ini seringkali kita membawa berkenaan dengan topik COVID-19 yang kita sering bincangkan berkenaan dengan bagaimanakah COVID-19 ini dapat diputuskan melalui apa cara yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Dan malam ini anda sedang menyaksikan Bicara DR melalui saluran berita RTM 123, dan anda juga boleh menonton secara langsung penstreaman dalam talian di Facebook Berita RTM. Anda kongsi boleh beramai-ramai untuk kami lihat perkembangan, dan juga anda boleh bertanyakan soalan, dan jika diberi ruang saya boleh membaca pelbagai persoalan yang anda ingin ajukan kepada tetamu kita pada malam ini. Dan kalau bercakap tentang COVID-19, dan tajuk pada malam ini spesifiknya kepada pelaksanaan prosedur operasi standard ataupun SOP, menjadi satu perkataan yang cukup popular disebut oleh semua rakyat Malaysia. Jika baru ini saya pulang ke kampung dan ibu saya boleh menyebut SOP dengan jelas, dan beliau boleh menceritakan secara detail dan terperinci apakah itu SOP, dan benarlah bahawa SOP itu menjadi satu perkataan yang wajib meniti di bibir kita ketika mana kita melalui norma baharu ini. Dan bercakap tentang norma baharu dan juga SOP dalam pasca dan juga COVID-19 ini, kita saksikan dulu sedikit berkisar berkenaan dengan penjarakan sosial yang disediakan oleh tim penerbitan kami yang akan disampaikan oleh Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, penasihat khas kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi kesihatan awam. Jadi tanpa memangsa, kita saksikan dulu bikisan tersebut. Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud dalam ruang bicara DR berbincang berkenaan dengan COVID-19 dan khusus berkaitan dengan penjarakan sosial dan juga pengamalan norma dan juga normal baharu yang perlu kita lalui ketika ini. Nak ataupun tak nak, kita perlu juga melalui dan juga berdepan dengan norma baharu dalam era COVID-19 ini. Bukan sahaja Malaysia, malah seluruh dunia terkesan dengan perkara ini. Dan kita melihat Perintah Kawalan Pergerakan yang dilancarkan dan juga diperkenalkan pada 18 Mac lalu diikuti oleh PKP tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, dan diikuti Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan di peringkat PKPB, kita dapat melihat pembukaan semula sektor ekonomi walaupun dalam kapasiti 50%, diikuti oleh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula 10 Jun lalu, melihat kepada hampir 100% pembukaan semula sektor ekonomi. Namun kita perlu melihat bagaimanakah prosedur operasi standard digubal, disusun, distruktur semula bagi memastikan semua rakyat Malaysia mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan untuk malam ini, Bicara DR membawa seorang individu dan juga figura penting untuk kita bercakap berkenaan dengan penyusunan dan juga pembentukan SOP ini. Bersama dengan saya, Dr. Priya, merupakan Ketua Sektor Kesihatan Pekerja dan Alam Sekitar Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Khabar baik, salam sejahtera, selamat petang Hafiz. Ya, saya cukup berpuas hati kerana bersama dengan individu yang tepat untuk kita temu bual berkenaan dengan isunya dan juga topik pada malam ini, iaitu PKPP, SOP yang perlu kita patuhi. Dan Doktor, kalau kita melihat macam awal pembukaan saya mengatakan bahawa kalau saya pulang ke kampung baru-baru ini, ibu saya boleh bercakap tentang SOP, dan SOP itu sebagai satu perkataan yang penting dan seringkali sebut sidang media jam 2 petang oleh Menteri Kerajaan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, diikuti jam 5 petang oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, juga menyebut berkenaan dengan SOP. Jadi Doktor, kenapa pentingnya SOP ini untuk membuka ruang bicara kita pada malam ini supaya semua faham berkenaan dengan perkataan yang cukup mudah, SOP itu, Doktor? Ya. Sebenarnya kami pun teruja jika semua orang tahu apa itu SOP, Standard Operating Procedure, ataupun pada masa ini Safe Operating Procedure. So SOP ini adalah tata cara sebenarnya, tata cara yang boleh digunakan untuk pembukaan industri. So jika kami tahu selama ni semasa PKP ni, sebenarnya tujuan Kementerian Kesihatan adalah untuk meratakan lengkuk, or we talk about flattening the curve. So meratakan lengkuk maksudnya kami ingin mengurangkan bilangan kes pada satu masa. Dan dengan itu kami harap untuk supaya penularan jangkitan COVID ini tidak berlaku. So apabila kita beralih pula kepada pembukaan sektor ekonomi, kami ingin memastikan bahawa sektor ekonomi ini dibuka dengan cara berperingkat, dengan cara tidak menyebabkan kes COVID menular secara mendadak. So that's why SOP itu adalah sangat penting, sebab ia memberi tata cara yang khusus bagi industri untuk diikuti.
supaya penurunan jangkitan COVID itu tidak berlaku. Betul. Kalau kita melihat kepada perkembangan kes kebelakangan ini, semenjak PKPP diperkenalkan pada 10 Jun lalu, perjalanan rentas negeri sudah mula dibenarkan dan saya juga berkesempatan untuk pulang ke kampung, menjumpa dengan family dan sebagainya. Namun kita melihat kebarangkalian kes itu semakin menurun dan ketika ini hanya 408 kes aktif kita lihat. Namun seringkali Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memesan bahawa walaupun PKPP sudah dilaksanakan, bukan menjadi peluang kepada kita untuk melanggar SOP itu sendiri. Betul. Namun dalam kapasiti KKM sendiri, Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia sudah pun mengeluarkan cadangan dan juga penstrukturan SOP itu kepada Majlis Keselamatan Negara dan juga bekerjasama dengan semua kementerian yang berkaitan. Bagaimana KKM memastikan bahawa SOP ini dipatuhi dan bagaimanakah SOP ini mampu menjadi ikutan seluruh rakyat Malaysia secara keseluruhannya? Okey. So, walaupun KKM merupakan agensi yang sebenarnya bukan kata melaksanakan tetapi memberi nasihat untuk SOP ini, tetapi wujud satu jawatan kuasa penguat kuasa. So jawatan kuasa penguat kuasa itu adalah di peringkat Majlis Keselamatan Negara dan dengan 14 ahli meliputi kementerian-kementerian dan badan yang berkaitan, di mana kesemua agensi itu diberi kuasa di bawah Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, untuk menguatkuasakan SOP ini mengikut sektor masing-masing. Kami sendiri tak boleh buat. Tapi kalau kami turun pun, sebab ada juga unsur-unsur lain. Katalah bila kami buka ekonomi, bukannya kami tengok keselamatan, kesihatan sahaja, keselamatan pun wujud. So kami kena bekerja sama dengan agensi berkaitan menurut juga proses mereka. That's why agensi tersebut perlu menguat kuasa dengan menggunakan kuasa akta kami. Dan kalau kita melihat juga berkenaan dengan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, membenarkan hampir 50% sektor ekonomi sudah mula beroperasi. Dan kalau kita melihat ciapan di Twitter misalnya, ramai juga netizen mengatakan bahawa pembukaan ini membuka gelombang baru untuk COVID-19. Namun mereka tidak melihat kepada SOP yang sudah dibentangkan berkenaan dengan bagaimanakah SOP ini perlu dipatuhi dan juga bagaimanakah SOP ini mampu memutuskan rantaian COVID-19. Dan kalau kita melihat negara New Zealand berjaya memutuskan COVID tanpa vaksin itu sendiri, dan ramai yang menganggap bahawa pembukaan semula ekonomi itu sebagai satu langkah yang tergesa-gesa, dan peringkat KKM sendiri pastinya mempunyai jawapan kenapa memberi nasihat kepada kerajaan bahawa pembukaan ini perlu untuk kita berdepan dengan COVID-19 ini sebenarnya. Okay. So untuk menangani masalah COVID, sebenarnya bukan kata kementerian, Malaysia telah menjalani PKP ini. Sebenarnya tak banyak negara menjalankan PKP dulu. Kami adalah antara negara yang paling awal melaksanakan PKP. Tetapi kami telah melaksanakan PKP itu untuk, seperti saya katalah, menjaga kes, menurunkan kes, meratakan lengkuk, dan akhir sekali pada satu masa kami perlu buka juga. Takkan kami tutup selama-lamanya. Sampai bila kan? So dah hampir 3-4 bulan sekarang, dan kami pun tunggu, kami pun mengkaji situasi, tengok keberkesanan PKP ni. So tuan pun, saya rasa Hafiz pun nampak bilangan kes dah macam menjunam tu ke bawah. Walau bagaimanapun kami pun risau, kita tak nak bila buka je ekonomi tiba-tiba kes naik dengan mendadak, tak nak. So actually kami dah guna masa ni, dalam masa PKP ni, untuk mengajar orang ramai tata cara normal baru kan, di mana kita kata amalkan penjarakan sosial, kebersihan tangan, kebersihan diri, di mana perlu pakai alat pelindung diri, gatekeeping dan sebagainya. So langkah-langkah tu telah pun banyak berulang kali diberitahu sehingga orang ramai follow, orang ramai ikut, orang ramai jadi polis. Dia nampak orang buat salah, dia sendiri dia bukan tangkap lah, dia beritahu je, netizen bising. So dengan norma baru ni dah kita katalah masuk kepala orang. So sekarang bila kami buka ekonomi, so kami harap pembukaan ekonomi itu adalah juga mengikut norma baru. Sebab ekonomi negara pun semakin merosot. Kerajaan pun telah membiayai banyak berbilion ringgit untuk masa COVID ini. So kami pada satu masa juga perlu membuka situasi, sebab sekarang situasi ini bukan biasa. Kita kata artificial. Tak biasa sebab dah lockdown, dah buka, dah kontrol. Bila kami buka macam mana? So kami buka secara berperingkat untuk menolong ekonomi dan juga pada masa tu membiasakan orang ramai kepada norma-norma baru. Bila kita kata macam Sweden, New Zealand ni tak buat lockdown, tapi rakyat mereka sangat bertanggungjawab.
berdisiplin. So kami dah cuba mengajar disiplin itu kepada rakyat sebelum membuka industri. Ya, kalau dapat kita lihat juga rakyat Malaysia semestinya mematuhi. Mungkin ada sedikit peratusan yang mungkin melanggar perintah, itu biasa di mana-mana negara. Namun kita berjaya memutuskan sedikit sebanyak dan mengurangkan dan meratakan lengkung pandemik. Dan doktor berkata dengan kerugian ekonomi. Kalau saya boleh quotekan semula apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 1 Mei ketika ucapan khas yang disiarkan di RTM pada Hari Pekerja lalu berkenaan dengan kerugian negara kehilangan sekitar 2.4 bilion sehari apabila negara menutup semua sektor ekonomi. Dan bukan sahaja Malaysia yang terkesan dengan keadaan ini, malah juga seluruh dunia. Namun doktor, kita melihat ya, kalau pembukaan kerja macam saya di bahagian servis ataupun servis penting, media dan sebagainya, ada juga yang tidak bekerja dan bekerja dari rumah. Dan apabila kerajaan membenarkan sektor ekonomi dibuka semula dan ramai kembali ke pejabat dan sebagainya, namun SOP yang sering kali disebut dalam kerangka SOP, ramai bercakap tentang penjarakan sosial, perlu mencuci tangan. Dan yang paling sukar sekali doktor, saya boleh katakan di sini adalah penjarakan sosial. Mungkin doktor boleh komen dengan perkara ini. Boleh. Okey. So walaupun kami buka industri mengikut norma baru, kami masih menyarankan, saranan kami jika boleh kerja dari rumah, tolonglah kerja dari rumah. So kami juga sebaiknya. Tapi jika boleh kena balik ke kerja, kami telah memberi panduan kepada majikan-majikan. Contohnya jika ruang tu tidak boleh kami tidak boleh memasukkan terlalu ramai orang dalam satu ruang. Sama ada mereka perlu menandakan jarak ataupun buat penilaian risiko dulu. Tengok macam mana tugas kerja boleh diubah suai supaya tidak memberi peluang untuk orang ramai berhimpun. Yang pentingnya jangan berhimpun. So maybe dia katalah ada kerja mengikut jadual tugas yang kita kata mungkin kita akan ambil take turns lah bergila-gila, perkara-perkara begitu. So bila kami ajar majikan tu, pada mulanya mungkin mereka rasa agak-agak sukar, dia kata ini susah, sangat ketat dan sebagainya. Tapi kami juga mengingatkan mereka bahawa jika berlaku penularan kes, jika berlaku kes yang naik secara mendadak, kita kena tutup semula lagi teruk. So sometimes bila kita tengok kepada penjarakan tu, dia lebih kepada mengubah suai kerja, cara kerja, dan boleh dilakukan. Perlu kreatif sedikitlah, guna inovasi sedikit. Betul. Kalau saya melihat kepada saya suka membuat satu penilaian secara peribadi. Kalau saya pulang ke kampung, saya melihat kepada rakyat di tempat saya sama ada mereka mengikuti peraturan, dan alhamdulillah saya melihat mereka mengikuti peraturan-peraturan. Dan saya boleh katakan, dan juga KKM sudah mengeluarkan lebih kurang 98% rakyat itu mematuhi perintah SOP. Namun dalam mana kita membentangkan dan juga pihak kerajaan, baik Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga badan-badan yang penting untuk membentangkan berkenaan dengan SOP, namun kita melihat doktor, banyak juga perubahan-perubahan yang dilakukan demi kesesuaian dari semasa ke semasa. Betul. Namun doktor, perkara itu kita akan tangani sebentar sahaja lagi. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam Bicara DR. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR dan masih lagi berbincang berkenaan dengan PKPP, patuhi SOP. Banyak perkataan-perkataan dan juga abjad PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dan juga SOP, Standard Operating Procedure, yang masih lagi kita bercakap berkenaan dengan perkara ini. Namun kalau saya melihat kepada pematuhan SOP ini, ramai juga yang menganggap bahawa keputusan-keputusan SOP ini dilihat sebagai satu cara kerajaan membuat untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dan sebagainya. Dan ada juga komen-komen nakal mengatakan bahawa kerajaan melakukan keputusan yang sedikit sebanyak mengubah keadaan. Sebenarnya, kalau saya bertanya berkenaan dengan doktor sendiri, SOP itu dilakukan mengikut kepada kesesuaian dari semasa ke semasa. Dan doktor, saya mengantung satu soalan jadi berkenaan dengan SOP juga. Bagaimanakah ia disusun atur dan perubahan itu berlaku? Dan ada komen-komen nakal netizen ini mengatakan bahawa pihak kerajaan melakukan keputusan tidak tepat, seolah-olah kejap-kejap cakap A, kejap-kejap cakap B. Namun ada jawapan yang lebih spesifik daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Komen doktor. Okey, terima kasih Hafiz. So sebenarnya bila kami menggubal SOP, SOP pun mula digubal pada peringkat awal kan. PKP kan, PKPD, PKPB dan sebagainya. So bila kami
menghala ke PKP ini, SOP-SOP telah mula dirancang. So mungkin pada awal perancangan kami akan menggubal SOP itu berdasarkan kepada situasi pada masa itu. Tetapi bila situasi berubah, mungkin kes semakin menurun, kami nampak bahawa situasi mungkin lebih stabil dan keperluan ekonomi pun ada, kami tengok kepada semua dan mungkin kami terpaksa menukar pula cadangan yang telah diberi awal. Ada juga isu dari segi kadang-kadang mungkin pengusaha datang jumpa kami dengan cadangan yang baik juga, bermaksud mungkin kami boleh membenarkan aktiviti tersebut dengan menggunakan cadangan tersebut. So kami pun buka kepada cadangan dan kami cuba cari balance, sebab balance tu yang amat susah. Balance antara tidak membenarkan penyakit ini menular, berjangkit dengan membenarkan ekonomi buka. So that's why bila kita buka secara berperingkat, kami tak buka sepenuhnya semua aktiviti, tetapi kadang-kadang bila kita nampak ada kebolehan untuk melakukan aktiviti dalam cara yang selamat, kami benarkan juga. Dan ramai juga menganggap bahawa kalau dah membuka peluang sektor ekonomi dan baru-baru ini kebenaran untuk membuka pusat kesihatan seperti gym dan sebagainya, ramai abang-abang sadul kat luar sana dah, orang kata dah lama tunggu untuk masuk gym dan sebagainya. Ya, betul. Dan juga pasar raya, bazaria, pasar malam juga dibenarkan buka. Namun SOP yang diperkenalkan bukan mudah untuk kita ikuti dan juga ia perlu diikuti. Dan mengambil contoh pembukaan gym misalnya, pembukaan pasar malam sebenarnya. Bagaimana kita ingin memastikan, KKM sendiri memastikan bahawa semua rakyat yang terlibat dalam pembukaan ekonomi dan juga mereka sebagai pelanggan, klien dan sebagainya mematuhi sepenuhnya SOP itu sendiri tersebut. Okey, so apabila kami nak buka sektor ni, kami bincang dulu dengan pengusaha-pengusaha. So persatuan-persatuan berkaitan, so mereka datang bincang dengan kami. So semasa perbincangan kami pun memberitahu segala keperluan kami dan cara yang mereka boleh membantu. Dan antaranya adalah pengusaha sendiri, pekedai sendiri perlu membantu dalam penguatkuasaan. Contohnya bazaria dengan one way masuk keluar tu. So pekedai pun atau peniaga pun tak boleh kata tak boleh, saya tak nak begitu, saya kena ikut juga. So kita mendapat buy-in daripada peniaga, buy-in daripada pengusaha, dan dengan cara tu kami boleh memastikan penguatkuasaan bukan setakat jawatan kuasa penguatkuasa, polis, tapi peniaga sendiri, pengusaha sendiri, dan orang ramai juga melalui media dan riskom yang kami buatkan. Betul, kalau saya melihat kepada laporan media semalam berkenaan dengan pembukaan jalan tar ataupun jalan Masjid India, ramai yang juga menganggap bahawa kata pembukaan ini SOP yang diperkenalkan oleh KKM terlalu ketat sehingga mereka menangguhkan pembukaan. Dan kalau kita melihat kepada pasar di Perak yang terkenal, di Perak misalnya membuka kedai 60 pengusaha sahaja dalam satu masa. Namun di jalan tar itu ramai yang menganggap bahawa SOP terlalu ketat. Dan bagaimanakah doktor sendiri ingin memunikan pemahaman orang ramai bahawa SOP memang ketat namun kita perlu patuhi, dan bagaimanakah kita ingin menjelaskan lengkung-lengkung yang tidak faham ini, doktor? Okey. So satu yang penting yang mungkin semua kena faham adalah risiko. So risiko tidak sama di seluruh negara. Seperti mungkin tuan-tuan dan puan-puan faham ada zon. Kami pernah bagi zon. Zon hijau, zon kuning, zon merah. So zon merah adalah tempat di mana ada 40 kes sampai 40 atau lebih kes. So dalam zon merah tu kami anggap zon tu adalah zon berisiko. So dalam zon berisiko tu kami kena lebih ketat. Kami kena ambil perhatian. So kami akan tengok kepada zon pertama kali. Keduanya risiko yang sedia ada. Jika ada kluster kes yang berlaku atau kita nampak ada sekumpulan orang yang berisiko tinggi di situ, kami juga perlu ambil kira semua perkara begitu, dan mungkin kami tidak dapat benarkan sesuatu tu pembukaan pada masa itu. So that means kita kata penilaian tu tidak sama. Dia berbeza berdasarkan kepada risiko yang sedia ada. So itu caranya sebenarnya. Jadi kita perlu faham berkenaan dengan SOP itu sendiri, dan doktor awal tadi mengatakan bahawa cabaran paling utama dalam pembentukan dan juga pensusunan SOP itu sebenarnya adalah untuk menyeimbangkan antara keperluan pembukaan ekonomi dan juga keperluan untuk mengawal semula jangkitan ataupun berlaku spike ataupun peningkatan semula kes. Dan satu lagi perkara dalam sektor yang paling penting yang kita lihat adalah sektor pendidikan, dan akan dibuka pada 24 Jun ini, dan ramai pihak termasuk ibu bapa dan juga para guru membincangkan bagaimanakah
sekolah ini akan beroperasi dalam norma baru ini, dan mungkin doktor ingin menekankan betapa susahnya, betapa sukarnya untuk memperincikan setiap SOP pembukaan sekolah ni, doktor. Memang agak sukar dan melibatkan banyak perbincangan antara Kementerian Pendidikan, KKM dan sebagainya. Tetapi memandangkan ada keperluan oleh Kementerian Pendidikan untuk memulakan kelas ujian, kan, kelas exam dan peperiksaan tingkatan 5, 6 dan sebagainya. Kami pun rasa kami nampak bahawa murid-murid tingkatan 5, 6 tu adalah murid yang agak dewasa dah. Faham, boleh mengikuti arahan. So itu merupakan antara perkara yang kami ambil kira. So dari segi penyediaan sekolah, pengajar, cikgu-cikgu, pengajar-pengajar tu tak ada masalah. Kami boleh memberi SOP, mereka boleh ikut. So apa yang kami takut adalah sama ada pelajar boleh mengikuti. Tapi that's why kami buka kepada pelajar yang lebih tua, lebih dewasa lah. Shouldn't be tua, lebih dewasa, ya. And mereka bolehlah mengikuti nasihat, boleh mengikuti arahan. Dan di situ pun kami telah meletakkan arahan-arahan yang agak ketat juga di sekolah, sebab kami tidak inginkan penularan di kumpulan anak-anak kita lah, ya. Tetapi bagus juga kalau mereka belajar di sini cara mengamalkan norma baru. So kita kata norma baru ni bukan setakat minggu ni, bulan depan. Mungkin beberapa bulan lepas ni. Dan mungkin tidak tahu untuk beberapa tahun selepas ini kami juga perlu mengamalkan norma baru. Mungkin bukan seketat begini, tetapi ini akan menjadi amalan biasa, normal baru kita. So biarlah orang muda juga belajar, and next time dia jadi lebih senang, kan? Betul. Kalau kita melihat kepada tingkatan 3, tingkatan 5, tingkatan 6, pelajar ini lebih matang dalam mengendalikan dan juga mematuhi peraturan-peraturan. Kita mengharapkan mereka mematuhi. Kalau saya bertanyakan kepada rakan-rakan saya yang juga merupakan warga pendidik, mengatakan bahawa ada SOP ketika mana mereka berjalan kaki ke sekolah, naik kereta ke sekolah dan juga menaiki bas ke sekolah. Dan itu kita letak tepi dulu perbincangan itu. Namun pembukaan pada 1 Julai ini, iaitu taska dan juga prasekolah ini sebenarnya juga mencetuskan perbincangan dan juga polemik dalam kalangan netizen, mengatakan bahawa kenapa perlu buka, kanak-kanak ini masih lagi tidak boleh mematuhi. Namun ada penjelasan daripada KKM kenapa sektor ini perlu dibuka. Betul. So kita katalah selalu ada dua side, kita kena tengok dua belah, kan. So orang yang bekerja ni bila kembali bekerja, ada anak, siapa akan jaga anak? Kita dah kata penjarakan sosial, tak boleh ada taska dalam rumah seperti dulu, kan. So apa yang berlaku adalah ramai yang kata bekerja dari rumah. Tetapi bila tiba masanya untuk kedua-dua suami isteri kembali bekerja, siapa menjaga anak? So keperluan tu telah wujud. So kami tidak boleh kata pada asalnya KKM pun rasa risau nak buka taska, tetapi kami tengok semula keperluan. So keperluan seperti kata tadilah, mengimbang keperluan dengan apa yang kami perlu lakukan. Jadi kami pun membantu dalam penyediaan SOP taska yang agak ketat juga. So pada mulanya bila keluarkan SOP itu, ramai pengusaha taska tidak mahu membuka taska sebab mereka kata terlalu ketat. Tetapi kami pun bincang semula dengan mereka dan mencari penyelesaian untuk masalah-masalah yang dihadapi, dan dengan juga banyak perbincangan, kerjasama antara pengusaha, kami dapat juga buka taska tu untuk membantu siapa golongan bekerja mungkin dalam golongan essential service, mereka memerlukan bantuan tu. So walaupun mungkin kami faham kenapa netizen bising, tetapi kadang-kadang kita kena faham ada juga keperluan lain. Keperluan lain yang perlu kita perjelaskan pada malam ini supaya semua ataupun netizen di luar sana memahami kepentingan dan juga pentingnya SOP itu dilaksanakan. Namun doktor, kalau kita melihat juga, saya pernah menemubual Presiden Persatuan Berdaftar Pengasuhan Anak-anak atau Tadika ini mengatakan bahawa kemaskini SOP untuk taska dilakukan sebanyak 3 kali, dan mungkin akan ada perkemaskinian SOP itu barangkali kali keempat, mungkin kali kelima, dan menjadi cabaran KKM untuk membuka semula sektor pendidikan kepada sektor rendah ni, khususnya golongan kanak-kanak. Mungkin doktor boleh perincikan perkara itu. So sebenarnya kita balik pada asal, virus ni pun ada yang adalah dipanggil virus novel, virus baru.
keadaan dia tak biasa, impact dia tak biasa. So kami pun sebenarnya tidak tahu impactnya dan tidak boleh buat apa-apa unjuran ke andaian. So bila kami buka, kadang-kadang mungkin kami tidak pun dapat tahu masalah yang akan dihadapi. Jadi selepas pembukaan tu, kami rasa okey, bukan kata selepas pembukaan, selepas kita dah menyediakan SOP tu, kami mendapati jika ada perubahan, dan kami kena ubahkan SOP tersebut. So kita terpaksa tengok semua angle lah, semua aspek yang mungkin berkaitan, dan sebab walaupun SOP telah digubal, tetapi banyak lagi aspek mula timbul, banyak lagi industri lain mula dibukakan. So bila tu berlaku, kami rasa okey, so lepas ni kami kena ubah pula. Jadi itulah saya rasa penjelasan yang cukup untuk kita memahamkan, dan saya mengharapkan supaya rakyat Malaysia khususnya memahami berkenaan dengan pembukaan SOP, walaupun kita perlu meraihkan pendapat orang ramai. Dan kepada penonton Bicara DR, anda boleh terus menyalurkan pelbagai persoalan di Facebook Live Berita RTM. Sekiranya ada, saya boleh tanyakan terus kepada tetamu kita pada malam ini. Namun banyak lagi soalan-soalan susulan khususnya berkaitan dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi dan juga pematuhan SOP yang telah pun diperkenalkan oleh pihak kerajaan Malaysia. Namun kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama dengan Dr. Prayar, Ketua Sektor Kesihatan Pekerja dan Alam Sekitar Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Masih lagi bercakap berkenaan dengan pematuhan SOP, Prosedur Operasi Standard SOP, dan juga pematuhan peraturan-peraturan lain dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP. Saya maklum ramai rakyat di luar sana menerima banyak perkataan PKPP, PKPD, PKPB, SOP dan sebagainya. Namun SOP itu tetap menjadi satu perkataan yang wajib, perlu kita patuhi dan juga kita perlu fahami. Dan semalam Doktor, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan bahawa tiada lagi had untuk satu meja di kedai makan. Dan kita melihat juga pengumuman oleh Menteri Kanan Keselamatan mengatakan bahawa bas dibenarkan untuk beroperasi penuh, kapal terbang dibenarkan untuk beroperasi penuh. Namun dalam konteks ini kita melihat, kita bercakap tentang penjarakan sosial di awal tadi. Namun kalau dibenarkan pengoperasian penuh, misalnya bas misalnya, ada 40 kerusi, bagaimanakah penjarakan sosial itu perlu dilakukan, atau ada mungkin peraturan-peraturan lain yang perlu kita patuhi, Doktor? Okey, so mungkin kita touch kepada bas dulu dan ke restoran. Okey, so untuk bas sebenarnya kalau kita ikut cara yang kami sarankan mengikut penjarakan sosial tu, kenalah menjarakkan antara dua tempat duduk. So mungkin selang satu tempat duduk. Walau bagaimanapun sekarang memang ada keperluan untuk ekonomi, contohnya bas untuk membawa orang ke tempat kerja dan sebagainya. Jadi kami pun rasa sekarang mungkin rakyat dah mula lebih sedar dalam pelaksanaan langkah-langkah pencegahan. So walaupun mereka tidak mendapat penjarakan yang begitu jauh, mereka boleh contohnya memakai alat pelindung muka jika perlu, mematuhi supaya jika mereka ada selsema gejala tu, pakailah alat pelindung muka. Janganlah bersin dan batuk bila berjumpa dengan orang, bercakap dengan orang. Kalau boleh kita janganlah bercakap banyak kan, sebab dah rapat. Patuhilah kebersihan tangan, kebersihan diri. So memang kalau kita jaga diri kita, walaupun tidak ada penjarakan yang terlalu jauh, mungkin kami kata pakailah alat pelindung muka, bolehlah kita benarkan. Sebab kami juga faham keperluan untuk bas tu bergerak. Kalau tak, bayangkan satu bas yang buat 1 liter tu, berapa kali dia kena buat liter tu untuk membawa orang ke kerja. Betul. Dan SOP ini juga kita melihat dalam sepanjang tempoh 18 Mac lalu PKP pertama, tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga diikuti, seterusnya sehingga sekarang PKPP sehingga 31 Ogos. Pihak KKM sendiri melihat bagaimanakah mereka rakyat Malaysia di sana mematuhi ketika ini? Kami rasa rakyat agak mematuhilah kan. So cara rakyat mematuhi pun berbeza. Ada yang mematuhi dengan melampau pada asalnya, ada yang mematuhi mungkin dia tak ambil serius lah cara mereka mematuhi. Tapi kebanyakan orang 80% mematuhi. So dalam jangka masa ni kami rasa kita dah kita kata prime the people. Orang dah diajar
And so dalam pengajaran tu, sebab hari-hari kan ketua pengarah kami dah beritahu ulang-ulang, ikuti penjarakan sosial, ikuti ini, ikuti itu. So kami rasa rakyat agak berubah dalam cara mereka. Jadi bila kami, that's why bila kata tiba-tiba kata nak full capacity dalam bas tu, rakyat pun terkejut. Macam mana boleh? Sebelum ni mereka yang tanya, kami nak. Sekarang mereka pula yang tanya, kenapa bagi, kan? So maksudnya dah masuk kepala, orang dah mula faham tentang tata cara dan amalan dan langkah pencegahan yang perlu dilakukan. Tetapi mereka juga kena faham, kami tidak boleh selama-lamanya melakukan PKP ini. Dia kena belajar juga berfungsi dalam situasi agak normal. Ya, dalam pematuhan SOP atau perkataan SOP itu sendiri, ramai yang menganggap bahawa SOP itu bawahnya penjarakan sosial. Namun mereka lupa lagi peraturan-peraturan lain. Antaranya, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Al-Basri menyebut bahawa elakkan 3S ataupun 3C. S sempit, S sesak dan juga S yang ketiga adalah sembang dekat-dekat ataupun close conversation. Dalam aspek ini, ramai juga menganggap bahawa tempat yang sempit itu bagaimana sempitnya, tempat yang sesak itu bagaimanakah dikategorikan sebagai sesak, dan sembang dekat itu kita faham 1 meter sekurang-kurangnya. Namun 2S yang pertama itu, confined space, tempatnya sempit dan juga crowded, tempat yang sesak itu sendiri. Bagaimana kita ingin menjelaskan bahawa mungkin orang menganggap bahawa tempat ini tidak sesak. Ada orang menganggap tempat ini sesak. Bagaimana kita ingin memurnikan pemahaman ini, Doktor? So, dengan mengambil kira asas penjarakan sosial tu, kami hendakkan semua orang memastikan sekurang-kurangnya penjarakan 1 meter tu ada di antara 2 orang. So, kalau tempat tu sesak, maksudnya orang tidak dapat mengamalkan penjarakan tu. So, kalau kami duduk sini dalam jarak 1 meter, kalau ada 3 orang dalam barisan garisan ini, antara kami itu maksudnya terlalu sesak. So, ia lebih kepada memastikan penjarakan itu dapat diamalkan. Dan juga bagi close conversation, sebab apa yang kami nampak contohnya di tempat kerja, apa berlaku masa di tempat kerja, orang ikut bila majikan kata amalkan penjarakan, orang ikut, majikan suruh bersihkan tangan, dia ikut. Tapi masa dia pergi pantry, dia nak pergi makan, nak pergi duduk tu, dia sembang, duduk bersama-sama, tidak mengamalkan kebersihan tangan. Di situlah berlakunya penularan jangkitan. So yang penting adalah apa yang kita praktikan, sama mahupun di tempat kerja, semasa rehat ataupun di rumah, kena sama. Dan peraturan baru yang diperkenalkan, yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara berkenaan dengan pembukaan ruang seminar juga, berkenaan dengan kelas ataupun seminar yang dilakukan oleh badan-badan kerajaan. Dalam aspek itu, bagaimana, adakah SOP itu masih lagi sama atau ada pendekatan-pendekatan lain yang perlu ditekankan dalam perkara ini? Okey, sebab apa yang difahamkan adalah bila kita kata buka satu seminar, tapi kalau kita dengar juga apa yang dikatakan oleh Menteri, beliau kata mengikut mengambil kira penjarakan sosial. So bukan maksudnya 250 tu kena 250. Itu adalah had maksima 250. So selepas penjarakan sosial diambil kira, mungkin meja-meja telah pun disusun, kita tahu sebenarnya berapa orang yang boleh muat dalam ruang tersebut untuk maksima 250. Dan juga kami faham bahawa dalam sesi sebegitu, kita kata ini adalah control environment. Boleh dikawal. Orang masuk, kita cek suhu, kita cek gejala. Kalau tak nak benarkan, tak benarkan. Bila dia masuk, dia duduk dengar conference seminar. Kita tidak benarkan makanan secara buffet, mungkin secara bungkus ataupun secara duduk dan disidang. So kita boleh kontrol, kita boleh kawal persekitaran tersebut. So dengan mengambil kira itu, barulah keputusan itu dibuat. Baik, kalau kita menyentuh berkenaan dengan pembukaan ekonomi juga, Doktor, bukan saja kita bincangkan berkenaan dengan pekerjaan ataupun sekolah dan sebagainya, namun baru-baru ini juga diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, selain daripada rentas negeri yang dibenarkan, pelancongan domestik juga dibenarkan. Dan ramai juga yang menyuarakan betapa seronoknya dibenarkan untuk bercuti walaupun dalam negara. Dan ini juga merupakan peluang yang terbaik untuk kita majukan sektor pelancongan domestik sendiri. Namun, Doktor, kalau kita melihat dalam pelancongan itu sendiri, benar penjarakan sosial itu perlu ada dan juga perkara-perkara lain seperti elakkan 3S seperti kita maklumkan tadi. Namun aktiviti air yang sering sekali mereka ini menyuarakan bahawa sebab even
pengusaha hotel juga menganggap bahawa aktiviti air kolam renang di hotel itu merupakan satu tarikan utama kenapa mereka duduk di hotel-hotel berkenaan. Penjelasannya, kenapa ramai yang tidak faham berkenaan kenapa aktiviti air ketika ini masih lagi ditegah dan dihalang oleh pihak kerajaan. Okey. So kerajaan membenarkan aktiviti air sukan terutamanya untuk latihan. Kenapa? So kita balik kepada apa saya kata tadi, adalah di bawah kawalan. Kita boleh kawal persekitarannya. So bila latihan dibuat tidak ada close contact, contact di antara dua orang yang memainkan sukan. That's why kerajaan kata aktiviti latihan sukan boleh dilakukan, pertandingan tidak dibenarkan, permainan tidak dibenarkan. Walau bagaimanapun dalam kolam renang hotel contohnya, kami tidak boleh mengawal keadaan. So pertama sekali, kita tak kata bahawa jangkitan tu menular melalui air di kolam renang. Tidak. Tetapi jangkitan tu menular bila orang berkumpul dekat dengan kolam renang, berkumpul dalam bilik salinan pakaian. Bila mereka mandi, katalah kanak-kanak, bila kanak-kanak mandi tahu kan, berludah lah, apalah, kan mungkin dia ada close contact di situ. So di situlah penularan jangkitan berlaku. Dan juga dalam pada masa ni kan kami belum lagi buka sepenuhnya, orang masih baru ingin bergaul, itu pun kami kata amalkan penjarakan sosial. Bila masuk kolam renang, semua orang bercampur. Datang dari tempat-tempat berlainan. Dan so, di situlah. Ya, saya rasa itu penjelasan yang cukup penting berkenaan dengan aktiviti air, kerana ramai yang mengatakan bahawa kenapa kolam tak buka lagi, kenapa kolam rumah saya tak buka lagi dan sebagainya. Namun kita kena faham berkenaan dengan perkara itu. Namun doktor, kalau kita melihat juga berkenaan dengan SOP ini, Kementerian Kesihatan bukan sahaja bergerak secara solo, melibatkan Majlis Keselamatan Negara, melibatkan dengan Jabatan Kerjaya, dan semalam dimaklumkan oleh pihak kerajaan bahawa 17 kawasan pembinaan diarahkan tutup kerana tidak mengikut SOP seperti penjarakan sosial. Namun apa lagi perkara yang mungkin kita tidak tahu selain daripada penjarakan sosial sehingga menyebabkan sektor pembinaan ini diarahkan tutup sepenuhnya, doktor? Okey, untuk sektor pembinaan, pelbagai arahan telah diberi. Penjarakan sosial, kebersihan tangan, kita kena buat saringan gejala sebelum masuk, suhu dan gejala-gejala batuk, susah nafas, sesak nafas dan sakit tekak dan sebagainya. Dan juga ada keperluan untuk pekerja asing disaring. Pekerja asing dilakukan ujian saringan PCR untuk mengesan COVID. Pekerja asing hanya di sektor pembinaan, keselamatan di Selangor dan wilayah oleh yang telah dibiayai oleh Pekeso. So bila arahan itu telah keluar, ada pelbagai arahan diberi, penguatkuasaan akan mengambil kira ke semua arahan tersebut. So jika ada antara arahan yang mungkin tidak dipatuhi, dan sememangnya menteri telah pun memberitahu jika mereka tidak mematuhi arahan, tempat itu akan ditutup. So bukannya amaran tidak diberi sebelum ni, so mungkin ada pengusaha yang tidak mengikutilah apa yang telah diarahkan. Namun kalau sudah pun diarahkan tutup sedemikian untuk sektor pembinaan, kita melihat sektor pembinaan juga penting dalam perjalanan ekonomi misalnya. Betul. Namun sekiranya ditutup, adakah mereka ini dibenarkan untuk beroperasi semula dengan SOP yang baru atau perlu mengikut SOP yang sama? SOP-nya sama, tetapi mereka kena buat penambahbaikan supaya mematuhi arahan SOP. Itu sahaja. So apa yang dia tak buat, dia kena buat sekarang. That's all. Mungkin kami pun tidak tahu kenapa mereka tidak mematuhi. Mungkin mereka kena beri penjelasan kenapa tidak mematuhi, dan jika tidak buat, amaran mungkin diberi. Saya pun tidak dapat komen tentang jenis sama ada denda diberi, tapi kebanyakan tempat bila ditutup ia adalah untuk penambahbaikan dilaksanakan. Penjelasan yang cukup padat dan juga tepat daripada doktor sendiri berkenaan dengan pematuhan SOP dalam tempoh PKPP ini sehingga 31 Ogos. Namun kalau kita melihat dalam tempoh 2 bulan ini menuju ke 31 Ogos ini, ada beberapa perayaan dan juga beberapa aktiviti besar yang akan berlangsung. Namun kita ingin tangani berkenaan dengan bagaimanakah SOP ini dipatuhi dalam tempoh-tempoh perayaan besar ini. Namun doktor akan tangani sebaik sahaja. Kita berehat sekali lagi seperti ini dalam bicara DR. Namun sebelum itu doktor, suka saya ingatkan, saya sudah membaca beberapa soalan di Facebook. Ramai yang tanyakan bahawa bagaimanakah SOP ini dirangkakan sebab melibatkan ramai pihak, MKN
dan mereka ingin sangat tahu bagaimanakah sesuatu itu diputuskan. Adakah MKN menjadi satu kepala yang cukup besar untuk menentukan atau MKN yang menjadi badan yang menentukan prosedur operasi standard itu sebenarnya. Dan itu antara perkara-perkara yang mungkin akan dibincangkan sebentar sahaja lagi selepas kita berehat dalam Bicara DR. Namun kita berehat sekali lagi, kembali selepas ini. Baik, berbaki beberapa minit sahaja lagi sebelum kita mengakhiri Bicara DR pada malam ini, dan masih lagi bercakap berkenaan dengan SOP ataupun prosedur operasi standard SOP. Dan di minit-minit akhir ini, Doktor, ramai juga yang bertanya berkenaan dengan bagaimanakah SOP ini, adakah Kementerian Kesihatan Malaysia menjadi punca kuasa penuh kepada penentuan, adakah MKN? Kerana kalau saya suka melihat kepada ciapan warga maya di Twitter misalnya, ramai yang mengata bahawa kerajaan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh KKM sebenarnya. Namun apa yang perlu kita faham adalah KKM yang memutuskan keputusan dan juga perbincangan. Saya difahamkan doktor tidak ada waktu rehat ketika ini, mesyuaratnya setiap hari untuk memastikan bahawa SOP ini mengikut keperluan dan juga kesesuaian semasa, doktor. Ya. Okey. So sebenarnya betul pada masa ini PKP ini adalah di bawah kuasa Akta Kementerian Kesihatan. So memang punca saranan tu adalah daripada kami. Tetapi cadangan dibawa oleh industri sebenarnya. Industri melalui kementerian kepada kami. So MKN juga bukan kata MKN tidak mendengar nasihat KKM, memang nasihat KKM diberi dan MKN pun berdasarkan keputusan dibuat berdasarkan kepada nasihat dan saranan KKM. Walau bagaimanapun mungkin kami di KKM pun adalah agak ketat dalam fikiran kami juga. Kami kadang-kadang konservatif, tetapi MKN juga kena tengok kepada apa kita kata bigger picture, gambaran lebih besar. Kena faham juga keadaan ekonomi, kena faham juga keadaan rakyat. So kadang-kadang mungkin MKN kena buat balance sedikit. So di situlah kadang-kadang kami pun tak nampak. So dengan adanya kerjasama antara MKN dan KKM, kami cuba menghasilkan satu keputusan yang paling berkesan dalam kesemua senario. Betul. Sebelum kita berehat berkenaan dalam Bicara DR tadi, saya ada menyebut berkenaan dalam tempoh 2 bulan sehingga 31 Ogos ini. Beberapa acara besar. Misalnya 31 Ogos kita akan sambut Merdeka misalnya. Betul. Dalam aspek ini, SOP ini saya yakin dan percaya bahawa dalam tempoh 2 bulan ini SOP-nya akan berubah dari semasa ke semasa. Namun persediaan KKM untuk acara-acara besar dalam tempoh 2 bulan ini, bagaimana KKM memastikan bahawa SOP ini sesuai dengan perkara acara A, acara B dan sebagainya, doktor? Ya. So buat masa ni acara besar sebegitu belum lagi diberi kebenaran. Kalau kita tengok sekarang yang 250 tu pun lebih bertumpukan kepada majlis, convention, bengkel dan sebagainya. Tapi namun begitu kami pun tengok kepada bagaimana keadaan. Jika keadaan membenarkan dan majlis itu dibenarkan berlaku pun, kami tetap pada masa tu akan memastikan penjarakan sosial diikuti dan sebagainya. So mungkin acara tidak boleh dibuat seperti dahulu. Acara pun ada norma baru dia. Cara-cara norma baru. So semua itu akan diambil kira. So kami boleh rancang pada masa ini. Kami rancang dan tunggu. Jika dibenarkan pada masa itu, jika keadaan katalah stabil supaya membenarkan acara begitu berlaku, kita dah ada SOP yang sedia ada yang mengambil kira langkah yang diperlukan. Itu antara jawapan yang ramai yang menantikan sebab dalam tempoh 2 bulan ni ada Raya Haji Aidiladha yang akan kita sambut pada hujung bulan Julai nanti. Dan doktor, di minit-minit terakhir ini, bagaimana kita ingin memastikan, selain daripada doktor memaklumkan bahawa pematuhan SOP itu penting, dan dalam akhir ini juga kita melihat bahawa kita ingin yakinkan bahawa rakyat patuhi SOP. Kita lihat bahawa rakyat boleh memuat turun aplikasi MySejahtera yang telah dibangunkan. Namun ada juga yang masih kalau kita buka aplikasi MySejahtera itu terkeluar setiap maklumat dan juga SOP yang perlu dipatuhi. Namun ada atau tidak mekanisme lain yang KKM perlu lakukan untuk memastikan rakyat ini patuhi? Okey, SOP pertama, SOP kedua, adakah melalui kempen dan sebagainya? Mungkin doktor boleh jelaskan? Okey. So pertama sekali, kempen dari segi media memanglah berlaku. Selama 3 bulan ni adalah kempen, pelbagai kempen radio, TV, media dan sebagainya. Okey, satu kempen yang paling besar adalah social media sosial. Kita nampak
bukan saja ada netizen yang bagi komen dan sebagainya, tetapi melalui media sosial kami juga boleh menyebarkan maklumat-maklumat penting. Tata cara SOP, caralah boleh disebarkan. Mungkin bukan secara langsung, tapi orang dapat juga cerita. Kami juga boleh memberi maklumat yang berkaitan. So, dengan dua cara tu, sekarang dengan norma baru dan nampak generasi muda suka sangat dengan social media, pelbagai social media cara-cara digunakan dalam tu. So, namun kami juga kena balik kepada cara asal jugalah. Kita kena guna ketiga-tiga cara ni, dan dengan itu kami harap rakyat sendiri ingin sekarang mungkin mengambil langkah pencegahan. Contohnya, balik ke kampung. Okey, kami kata boleh balik ke kampung, tapi kami harap orang ramai fikir, ibu bapa saya tua. Saya tidak mahu menjangkiti mereka jika saya mempunyai penyakit. Jadi saya sendiri tidak akan pulang. Bila saya pulang, saya sendiri akan mengamalkan penjarakan. So, ia keluar daripada diri kita sendiri. So, dia bukan setakat kita kena cakap, okey, 1 meter jangan berdiri sini, jangan berdiri sana. Kita sendiri kata, kalau saya berdiri sana, saya dekat dengan ibu bapa saya menjangkiti mereka. So, kami nak tu daripada rakyat sendiri. Baik, dan mungkin KKM ada juga talian-talian khas kepada mereka yang terkesan dengan COVID untuk boleh dihubungi. Mungkin doktor boleh kongsikan di ruang-ruangan akhir bicara DR ini. Ya, so kami sebenarnya buat masa ni, kami ada pelbagai cara. Kami ada online, kami ada hotline kami, seperti boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok yang sedia ada di situ. Kami ada talian untuk masalah psikososial, boleh panggil juga untuk mendapat bantuan jika merasa stres, ramai rasa stres pada masa ni. Ada juga talian kita punya CPRC, Crisis Preparedness Response Center, untuk menjawab apa juga soalan yang ditanya oleh rakyat. Facebook KKM pun ada, Twitter KKM pun ada, panggilan pun diterima untuk daripada siapa-siapa buat masa ni. So, bilik gerakan kami buka untuk soalan-soalan, dan siapa-siapa pun boleh mendapat maklumat yang penting daripada melalui talian-talian tersebut. Betul. Media sosial KKM menjadi cukup popular ketika ini dalam COVID-19. Namun doktor, sedikit minit terakhir, mungkin saya ingin melencong sikit daripada tajuk asal. Untuk penting juga untuk rakyat di luar sana berkenaan dengan gelombang kedua denggi, yang perlu saya tekankan dan juga doktor tekankan betapa pentingnya untuk kita mematuhi berkenaan dengan denggi ini. Mungkin doktor sedikit minit terakhir ini pesan berkenaan dengan denggi. Kita tak lupa COVID, tapi denggi kita lupakan. Betul. So, dengan adanya COVID ni adalah satu perkara yang baru, penyakit yang baru, dah glamour dah. Okey, COVID. Tapi dalam kita cuba menangani COVID, jangan lupalah penyakit-penyakit lain. Contohnya denggi. Macam mana denggi menjadi masalah bila tempat persekitaran kami tidak bersih. Air bertakung, nyamuk bertelur, jadinya penyakit denggi. So, kami juga memastikan, okey, dalam pada melaksanakan langkah-langkah pencegahan COVID, langkah-langkah pencegahan lain seperti kebersihan rumah, kebersihan persekitaran pun perlu diamalkan. And dia bukan saja denggi, apa juga penyakit lain. Kami jangan lupa adalah penyakit lain. Penyakit kronik, jangan kata duduk kat rumah makan saja. Jaga makan, ya, buat exercise. So, kita kena pastikan amalan-amalan kita, semua amalan kita diikuti. Bukan saja untuk COVID. Dengan kata mudah, penjagaan kebersihan yang dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia hari ke hari adalah bukan sahaja berkaitan dengan COVID, namun juga berkenaan dengan gelombang kedua denggi yang diramalkan. Kita tidak mengharapkan ia berlaku, namun kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Terima kasih sekali lagi Dr. Priya, Ketua Sektor Kesihatan Pekerja dan juga Alam Sekitar Kawalan Penyakit Berjangkit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara DR, membincangkan dan juga memberi fokus penting berkenaan dengan pematuhan SOP. Terima kasih kerana penonton Bicara DR pada malam ini. Minggu depan insya-Allah kita akan bersama lagi dengan tajuk yang lebih penting, khususnya terkait dengan COVID-19. Terima kasih sekali lagi doktor. Terima kasih, Hafiz. Saya Hafiz Dosen. Assalamualaikum dan salam.